Kamus terkandung sejumlah entry yang disusun kemas bagi memudahkan pengguna mengenal makna sesuatu istilah. Kamus Eka Bahasa menerangkan makna istilah dalam bahasa yang sama. Contohnya, Kamus Dewan. Kamus Dwi Bahasa pula menerangkan istilah ke bahasa lain seperti bahasa Inggeris atau bahasa Cina. Leksikografi ialah satu bidang kajian tentang penyusunan kamus. Leksikografi Kamus Bahasa Melayu mempunyai sejarah yang lama. Seawal tahun 1511, Kamus Cina Melayu yang disusun oleh orang Cina di Tanah Melayu iaitu Man La Jia Go Yiu atau terjemahan kata-kata Negeri Melaka. Ramai pekamus dwi bahasa berketurunan Cina terlibat dalam kerja penghasilan kamus bahasa Melayu bahasa Cina sebelum kemerdekaan Malaysia sehingga kini. Antaranya ialah Lim Huan Bun, Lu Po Ye, Yang Kui, Chan Miao Hua, Chong Siu Hat, Cheng Song Huat, Tan Ah Leong, Liu Teon dan Lai Choi. Yang Kui dan Chan Miao Hua merupakan penyumbang utama dalam leksikografi bahasa Melayu. Pada tahun 1972, pasangan suami isteri tersebut telah menghasilkan Kamus Umum Bahasa Malaysia. Sekitar tahun 2000, penghasilan Kamus Dwi Bahasa Bahasa Melayu Bahasa Cina memperlihatkan pelapis baharu ekoran Dewan Bahasa dan Pustaka melakukan banyak pengemaskinian ke atas Kamus Dewan. Lai Choi dan Cheng Song Hat ialah dua orang pekamus Dwi Bahasa yang penting pada waktu itu. Pada tahun 1997, Lai Choi dan Cheng Song Hat bekerjasama menghasilkan Kamus Perdana. Pada tahun 2010, Lai Choi menghasilkan sebuah kamus baharu bernama Kamus Kembangan. Lai Choi dilahirkan pada tahun 1941 di Jalan Chow Sau Lin, Kuala Lumpur. Sejak kecil, beliau berminat bahasa Melayu. Beliau seorang guru bahasa Melayu dan mula berkecimpung dalam bidang perkamusan pada penghujung tahun 70-an. Sepanjang masa itu, beliau telah menghasilkan puluhan judul bahan berkaitan perkamusan. Kamus Perdana dan Kamus Kembangan disusun selawi dengan Kamus Dewan dari segi maksud dan penggunaannya. Justru kedua-dua buah kamus dwi bahasa ini boleh disifatkan sebagai penggenap kepada Kamus Dewan. Setakat ini, kedua-dua Kamus Perdana dan Kamus Kembangan boleh dikatakan kamus dwi bahasa yang paling lengkap dan kemas kini. Kamus Perdana mengandungi 36,000 entry utama. Sedangkan Kamus Kembangan jumlah entry utama lebih daripada itu. Dengan diselitkan banyak gambar, istilah, sains, matematik. Setiap kali sebelum cikgu mengajar kami topik baharu, saya akan mencari maksud perkataan yang susah dengan merujuki Kamus Perdana. Dengan cara ini, saya dapat belajar bahasa Melayu dengan senang dan seronok. Saya suka menggunakan Kamus Kembangan. Entry dalam kamus ini lebih banyak. Saya dapat faham maksud perkataan dengan jelas. Kamus ini juga menarik kerana terdapat banyak gambar yang boleh menanam minat murid. Saya juga boleh menggunakan kamus ini sampai ke sekolah menengah nanti. Sebagai guru bahasa Melayu di SJKC dan SMJK, saya dapati belajar Cina mempunyai ruang untuk memajukan diri dalam bahasa Melayu. Kamus dwi bahasa boleh menolong mereka. Ketika mengajar di sekolah, saya telah mula mengutip bahan-bahan kamus. Selepas saya bersara dari sekolah, saya berkhidmat di sebuah syarikat penerbitan swasta. Saya giat
menyusun kamus Dwi Bahasa sejak tahun 1996. Alam sekitar mempengaruhi pembelajaran bahasa. Biasanya, budak-budak memikirkan sesuatu dengan menggunakan bahasa ibundanya terlebih dahulu. Kamus Dwi Bahasa menolong mereka memahami maksud sesuatu perkataan atau istilah dengan lebih cepat dan tepat, serta dapat menggunakannya dengan betul. Kamus Dwi Bahasa merupakan guru bahasa yang tidak bersuara kepada pelajar-pelajar. Nama saya Lai Yuanqing, ayah saya Lai Choi. Dari kecil saya amat mengagumi ayah saya. Ayah saya menerbit kamus dalam tahun 90-an. Selain bekerja sebagai cikgu, ayah saya berusaha bersungguh-sungguh. Semua kamus merupakan hasil keringat ayah saya. Kamus yang disusun oleh Lai Choi merupakan sebuah kamus yang sangat bersejarah kerana kamus ini akan memberi satu panduan kepada mereka yang ingin belajar bahasa Melayu melalui bahasa Cina. Kamus Dwi Bahasa ini tentunya akan membawa era baru untuk bidang penterjemahan di Malaysia. Beri peluang kepada saya untuk mengulas tentang kamus yang disusun oleh Encik Lai Choi. Memang ada banyak kamus seumpama itu sudah diterbitkan sejak 60 tahun dulu. Lebih banyak kamus seperti itu, lebih banyak peluang diberi kepada murid-murid yang belajar di sekolah Cina mempelajari bahasa Melayu dengan lebih baik. Ini satu sumbangan yang memang tidak boleh diabaikan. Dan saya harap pelajar-pelajar di sekolah Cina itu akan menggunakan kamus ini dengan sebaik-baik mungkin untuk mempelajari bahasa Malaysia sebagai bahasa kebangsaan negara kita. Perkamusan atau kamus sangat penting dalam tamadun suatu bangsa kerana sifat dan fungsi kamus ialah sebagai perakam kosakata yang wujud dalam suatu tamadun bangsa, sama ada kosakata lama maupun kosakata semasa. Dan dalam kamus juga diperlihatkan perkembangan kosakata atau permainan kata yang diserapkan daripada bahasa-bahasa lain seperti dalam bahasa Melayu, daripada bahasa Sanskrit, bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Tamil, bahasa Parsi, bahasa Inggeris dan beberapa bahasa yang lain. Oleh sebab itu kamus sangat penting sebagai perakam tamadun bangsa dan negara, dan penting juga dalam pendidikan oleh sebab kamus memberikan dasar-dasar ataupun panduan tentang ejaan, tentang sebutan, tentang makna, asal-usul perkataan dan makna sosiolinguistik. Ada kata yang wujud dalam masyarakat tapi yang tidak sesuai digunakan, itu dilabelkan dalam kamus. Maka usaha-usaha untuk menyusun kamus termasuk juga terjemahan ke dalam bahasa lain itu usaha yang sangat penting bagi satu tamadun. Kamus Bahasa Melayu Bahasa Cina banyak membantu anak-anak Cina dalam mempelajari bahasa Melayu dalam memahami maksud istilah Melayu dengan lebih menyeluruh. Oleh yang demikian, kamus hasil Lai Choi sering menjadi pilihan utama pelajar Cina dan guru-guru di sekolah. Lai Choi juga giat dalam penulisan cerpen bahasa Melayu. Pada tahun 1988-89, karya beliau Migrasi ke Selatan memenangi hadiah sastra Maybank di BP. Lai Choi seorang pengamal pembelajaran sepanjang hayat. Dengan usaha tidak kenal penat lelah, beliau berjaya mendapat ijazah PhD daripada Universiti Tengku Abdul Rahman ketika berusia lanjut iaitu 76 tahun pada tahun 2017.
Kesimpulannya, sumbangan Lai Choi dalam leksikografi banyak memperkaya perkembangan bahasa Melayu. Beliau merupakan salah seorang pekamus dui bahasa yang paling penting di tanah air pada abad ini. Kamus beliau memudahkan pelajar Cina memahami bahasa Melayu kerana maksud istilah diterangkan melalui bahasa ibunda. Dengan ini, para pelajar lebih yakin untuk mempelajari bahasa Melayu. Kegigihan sepanjang hayat Lai Choi dalam bahasa Melayu sesungguhnya menjadi teladan yang berguna kepada generasi muda agar lebih mencintai dan menghayati bahasa Melayu.